Guna internet sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Okay, selamat pagi. Kita sambung kelas kita dengan discussion. Self practice 9.10. 9.10. Okay, first question asks you to find the length of AC. Okay, this is the first question. B, find the area of the plan of plane ABC. Okay, so now kita jawab yang AC dahulu. Okay, kelas. Untuk cari AC, untuk to find the value of AC, kita tengok dulu segitiga mana yang kita boleh guna. Okay, saya boleh guna AC, kemudian CP dan lagi satu adalah AP. Segitiga ni segitiga condong. Saya boleh guna segitiga itu yang mempunyai panjang AC. Ni AC, di sini P, okay, di sini P, ini tegak, ini PC, ini AP dengan ini AC. Saya keluarkan dalam bentuk segitiga begini. Okay. Kemudian, kalau saya keluarkan segitiga yang kedua, kalau tak nampak bagi tahu saya keluarkan segitiga yang kedua, iaitu segitiga A, O dan P. Segitiga yang dalam ni, di tengah-tengah ni. A, O dan P. Okay, saya dapat ini 16. Ini 5. So, saya boleh dapatkan AP supaya dapat nilai AP di sini. Okay. Jadi, macam mana saya nak dapatkan nilai AP? Ini 90 darjah. Sebab ini radius, ini dia punya tegak. So, ini adalah 90 darjah. So, kita boleh guna Pythagoras theorem. AP squared equal to 5 squared plus 16 squared. So, AP equal to 25 plus 16 squared, 256 and square root. So, 256 plus 25 and square root answer. Saya dapat AP sama dengan 16.7631. Saya bagi kepada 4 titik perpuluhan. So, ini AP kita sama dengan yang ini. 16.7631. Okay. Ini adalah 16.7631. Dia sama Jadi sekarang saya balik kepada segitiga yang ini. Yang ini tadi saya terang untuk segitiga dalam kun ni tadi. Sekarang saya ambil tadi segitiga yang pertama saya ambil ACP tadi. So PC ni adalah radius. PC radius mesti sama dengan panjang BP. So dia adalah 10. Okay. Dan ini sebenarnya kalau kita lihat segitiga ni, ini condong dan ini sini condong juga. Segitiga ini adalah 90 darjah. Ini adalah 90 darjah. Okey. Jadi macam mana nak cari AC? Pythagoras theorem juga. AC kuasa 2 sama dengan 10 kuasa 2 tambah 16.7631 kuasa 2. So AC sama dengan 100 tambah tadi 16 tadi 281. Ini dapat 281 square root. So AC sama dengan 100 tambah 281. So square root dia dapat 19.5192.
19.5192 cm. Okay. Segitiga, ada dua segitiga yang kita akan keluarkan. Pertama, daripada tegak sini, so kita dapat AP. Kenapa perlu dapatkan AP? Sebab kita akan guna segitiga APC. APC untuk dapatkan AC. Okay. So AC guna Pythagoras theorem sebab ini adalah 90 darjah sebenarnya. Okay. So kita guna Pythagoras theorem, kita dapat 19.5192. Boleh faham? Okay, boleh faham? Boleh cikgu. Okay, good. Next. Dia nak area ABC. Area B Area ABC. So kita kena keluarkan segitiga ABC. ABC. Kita keluarkan segitiga ABC. Ni A, B, C. Kita tengok sini. AB, ini AB, tinggi. So tinggi AB ini tak sama dengan tinggi tegak ni tau. Sebab AB ni adalah condong. Inclined plane. Ini condong. So dia tak sama dengan 16. Kalau awak tengok dekat segitiga tu. Okay, dia tak sama. Kemudian BC. BC di sini. BC di bawah ni. BC di sini. Okay, BC di situ. AB di sini. Saya buat guna pen merah. AC kita dah tahu dia punya segitiga dia, dia punya panjang. Dia nak cari area kan. BC ni kita boleh dapat daripada tapak dia. Awak tengok tapak dia, ini 10, sini pun 10. So kalau saya lukis tapak dia, saya nak cari panjang BC Okay. 10, 10. Ni radius, ini radius. Ni. Ini 10, ini 10. Ini adalah BPC. 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 Dia 90 darjah. Saya tak lukis tegak 90 darjah. Tapi dia beri ini adalah 90 darjah. Bermakna BC ni adalah Pythagoras theorem. Guna BC kuasa 2 sama dengan 10 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2. So BC sama dengan 200 and square root. So panjang BC adalah square root 200. Kita dapat 14.1421. Okay, kenapa kena cari ini? Sebab pada segitiga ini kita nak guna nilai dia. AC dapat berapa? AC daripada soalan A 19.5192. Okey, kita tengok semula. Kalau awak lihat di sini, bagaimana nak cari AB? Bagaimana nak cari AB? AB kita boleh guna segitiga ABP. Sebab kalau nak guna area, kalau nak cari area kan ada dua rumus. Satu guna Heron's. Heron's formula kita mesti ada semua sisi. Ataupun guna rumus 1/2 darab A darab B darab C. Tapi sekarang kita susah nak cari angle ini. Kita susah nak cari angle ini. So lebih mudah kita guna Heron's formula, iaitu kita kena cari sisi bagi setiap segitiga. Jadi sekarang tadi AC kita dah ada, BC kita dah ada, sekarang nak cari AB. AB dia melibatkan segitiga mana? AB
Dia akan melibatkan segitiga ABP. ABP. Okay. Saya buat balik ni. Okay, semula saya ambil daripada trapezium. Okay. Dia begini asal dia. A, O, B, P. Allah. Saya dah terkeluar Google. Okey, saya lukis segitiga ni. AP saya dah ada. Sekarang saya nak cari AB. Saya nak cari AB. AO daripada gambar rajah ini 5. OP ini 16. AP kita dapat tadi 16.7631. PB 10. Okey. Sekarang nak cari panjang AB. Nak cari panjang AB. Panjang AB kita kena guna angle. Kena guna angle. Cari dulu angle sini. Sebab kita tak boleh guna sin rule. Kan kita ada dua kan. Sin rule dengan cosine rule. Kalau sine rule mesti ada couple. Sekarang kita tak ada couple. Kita hanya ada angle sini saja. Okay, kita tak ada couple untuk ABP. Jadi sekarang saya nak kena guna cosine rule. Nak guna cosine rule mesti ada satu angle. Nak kena cari angle sini. Kakak ni boleh faham tak? Saya takut saya shock sendiri. Boleh faham ke setakat ni? Okay, good. Jadi nak cari AB, saya kena guna cosine rule. Nak guna cosine rule, saya perlu ada angle di sini. Angle di sini. Nak cari angle di sini, saya perlu cari angle di sini dahulu. Okay, macam mana nak cari? Saya guna sohcah ataupun towah. This is opposite, this is adjacent. Opposite and adjacent, so tangent. Saya guna yang whole number, guna decimal, nanti payah sikit kan. So angle P, tangent APO, maknanya angle P sama dengan opposite 5/16. So angle APO equal to shift tangent 5/16. So saya dapat 5/16. Okay, shift tangent answer. Dapat 17.3540. 17.3540. Angle kita biasanya ambil 2 decimal places. Okay, sebab dia pun 4 significant figures kan. Okay, so sini 17.35 darjah. Macam mana nak dapat angle APB? So angle APB
Angle APB yang ini, kita tahu dia adalah 90 darjah. So, 90 darjah tolak dengan 17.35 darjah. So, kita dapat 60 tolak 17.35 darjah. So, 72.65 darjah. So, di sini adalah 72.65 darjah. Jadi, sekarang kita nak cari panjang AB. Panjang AB. Guna cosine rule. So, AB squared equal to 10 squared plus 16.7631 squared minus 2 multiply 10 multiply 16.7631 darab dengan cos P. Cos P berapa? 72.65 darjah. Okay. Jadi sekarang AB squared equal to 100 plus 16.7631 squared. So ini saya dapat 381.0015. Tolak, saya kira yang ini pula. Saya buat yang cos dulu. Saya buat cos 72.65 darjah. Okay, saya darab dengan 16.7631. Okay, saya darab dengan 10. Saya darab dengan 2. 99.9778. Okay, so, saya tolakkan dan saya square root terus. So 381.0015 tolak answer dan square root. Sebab dia AB saja kita nak AB. So AB kita adalah 16.7638 cm. So ini 16.7638. Jadi AB kita ni samalah dengan AB yang asal ini yang kita nak cari area tadi. 16.7638. Nampak tak? Nak cari satu segitiga, kita kena guna dua segitiga lain. Okay? Larulah yang saya tulis. Boleh faham tak setakat ni? Boleh faham tak? Boleh. Saya pergi pada good. Sekarang nak cari area ABC senang. Kita dah boleh guna Heron's formula. So Heron's formula, apa formula dia? S. S tolak A, S tolak B, S tolak C. Ini mesti square root. Check betul tak Heron's formula yang saya tulis tu? Okay, betul. So cari S dulu. Cari S, kita kena tambah panjang setiap sisi. 16.7638. 16.7638 tambah dengan 19.5192 tambah dengan 14.1421 bahagi dengan 2. So S kita 16.7638 tambah 19.5192 tambah 14.1421 bahagi 2. So ini 25.2126. Nak cari area, kita tolakkan setiap satu. 25.2126 25.2126 tolak 16.7638 25.2126 tolak 19.5192. Okay, ni saya tahu atas 25.216 tolak 2126 tolak 14.1421. Okay, Heron's formula senang.
Yang susahnya biasanya murid akan careless untuk tekan kalkulator. Nampak? Okay. Saya tekan satu-satu. Saya tekan yang dalam kurungan dululah. Saya nak hati-hati. 25.2126 tolak 16.7638. Tekan satu-satu. So, 25.2126 darab 8.4488. Okey, lagi satu pula. 25.2126 tolak 19.5192. Okey. Ini 5.6934. Lagi satu pula. 25.2126 tolak 14.1421. Ini 11.0705. So, ini adalah square root. Okey, darabkan satu-satu. Darabkan satu-satu. Okey, yang ini saya darab dengan 5.6934. Darab dengan 8.4488. Darab dengan 25.2126. So, ini 1346.1532. Square root answer. So, saya dapat area A, B, C sama dengan 115.8713 cm square. Okay. Boleh tak? Boleh faham? Okay. Ada apa-apa nak tanya? Sebelum saya pergi soalan seterusnya, ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Okay, good. Thank you for response. Okay, number 3. Saya lukis nombor 3 ni, saya lukis terus dia punya gambar ni ni B. Ini A. Ini O. Okay, sebenarnya kita tahu ini Cartesian plan. Okay, ini Cartesian plan. Ini pun Cartesian plan. Okay, dia Cartesian plan asal dia. Ini adalah X. Ini X, ini Y. So, ini satu. Yang tegak ni pun ni nanti satu kan. Ini koordinat Y. Jadi, tinggi dia ni adalah satu. Dia punya horizontal distance also 1. So, berapa panjang OB? Square root 2. 1 kuasa 2, 1 tambah 1 kuasa 2, 1. So, 2. So, hypotenuse dia adalah square root 2. Yang ini pula. Ini jarak dia, ni X ni X, ni Y. So, kalau ikut koordinat, ini negative 4. This is the coordinate, but we want distance. Distance is 4. Yang ini Y, maknanya tinggi dia. Y ini tinggi dia. So, ini adalah 3. So, berapa, ini Pythagoras theorem tau. Sebab ini 90 degrees, ini 90 degrees. So, here must be 5. Soalan dia nak tanya angle. Find the angle between the position vector of town A and B. So, nak cari sini. Dia nak cari angle sini. Okay. Nak cari angle situ, kita kena buat combination. Okay, ni Y kita. Nak cari angle sini, kita kena cari angle kiri dengan angle kanan. Kemudian kita tambahkan. So, nak cari situ, kita kena cari sini dulu. Cari sini dulu. Okay. So, kalau saya nak cari di sini, saya guna sohcah atau towa. Saya guna katakan opposite dengan
adjacent. Opposite dengan adjacent. Saya guna tangent. So, tangent AO, katakan sini M. Tangent angle AOM sama dengan opposite 3 per adjacent 4. So, angle AOM sama dengan shift tangent 3/4. So, this is equal to shift tangent 3/4. Okay, shift tangent 3/4. So, saya dapat 36.87 darjah. Okay, 36.87 darjah. Saya buat 2 decimal places sebab ini dah cukup for significant figures. Okay, sekarang saya nak cari angle sini pula. Tangent angle BON. Katakan sini N. Saya letak N. So, angle BON equal to opposite over adjacent. 1/1. So, angle BON equal to shift tangent 1. Saya dapat sini 45 darjah. Okay, saya nak cari angle yang di tengah. Saya nak cari angle yang di tengah. Yang ini. Saya nak cari angle sini. Okay. So, saya boleh buat ini straight line. 180 darjah kan. So, angle AOB sama dengan 180 darjah, 180, minus the left hand side is 36.87. Lagi satu, the right hand side is 45 degrees. So, berapa jawapan saya? 180 tolak 45 tolak dengan 36.87. So, saya dapat 98.13 darjah. So, selesai. Untuk angle AOB. Boleh faham untuk first question dekat nombor 3? Okay, good. Ini 98.13 darjah. Okay, kemudian dia nak area of the triangle. Okay, area. Senang sebab kita dah ada angle AOB. Kita dah ada angle kan? Jadi senang. Okay, tu. Segitiga tu. Kita dah ada angle, kita dah ada sisi kanan, sisi kiri. Okay, sisi yang diapit. So, kita boleh guna rumus setengah AB sin C 1/2 times A square root 2, B5 darab dengan sin 98.13 degrees. Okay, 1/2 darab square root 2 darab 5. Oh, salah. Nampak? Saya dah salah tekan. Saya buat satu-satu. Sama dengan darab 5 sama dengan darab sin 98.13 degrees. So, saya dapat 3.5. Okay, kalau dah macam ni kan, for significant figures, kita punya ni pun dah sampai 0,0000. Awak tulis saja 3.5. 3.5 unit square. Selesai. Okay, can you understand number 3? Okay, bagus. Alisha dengan siapa je tadi balas. Yang lain apa khabar ni? Saya harap yang lain okey Tak faham tanya Jangan diam tau. Okay, sekarang kita pergi kepada intensive practice. Okay, good. Sampai ciku dah si Relen. Boleh ciku. Boleh cikgu. Okay, kalau tak faham tanya tau. Okay, saya lukis segitiga ni. Ni soalan nombor 1 Kalau nak tanya nombor 1B. Betul tak? Kalau nak tanya 1B. Sekejap, saya dah check.
Okay, satu B betul satu B. Okay, saya lukis dulu segitiga dia. Ini atap rumah. Siapa kata NMAX tak ada terlibat pun dalam kehidupan. Ada sebenarnya NMAX ni terlibat. Cuma mungkin sebab bukan secara langsung. Macam kes yang ni kan. Bumbung rumah pun nak guna NMAX lah. Okay, P, T, Q, E, S. Ini R. Ini 5, ini 6. 4. Ini 10. Okay. Soalan B. Dia suruh cari point U lies on PR. Okay, ada satu lagi titik dia lies on PR such that SU sama dengan SR. SU sama dengan SR. Maknanya U ada di sini. Okay. Boleh saya tahu berapa nilai SR yang awak dapat dari soalan A? Anyone? Please volunteer. What is the value of SR that you get from question A? Ada sesiapa? Berapa awak dapat? Tak ada orang buat ke yang A? Sebab dekat list tu hanya tanya B. So A tu mesti ada yang dah buat. Ada tak? Tak ada. Kalau tak ada, saya kena tunjuk A dululah ya. Betul? Kena tunjuk A lah ya. Cikgu kena tunjuk A betul? Okey, boleh. Yang kelas ST1 tak apa, boleh. Okey. Kena buat A dululah ni. Calculate the area of the roof QRST. QRST. So nak cari area sini. Okey. Kalau ini 4, ini 5, Pythagoras theorem, ini 3. Itu 3. Lagi apa lagi kita boleh cari? Okey. Nak cari area kan? Area sini. Ini ada belorik. Ini belorik pink. Cari angle di sini. Sebab ini 90 darjah. Okay. Kalau saya nak cari area sini, area yang kecil. Sebab nak cari area, saya kena tulis. Area RQSTS, area ini, nak dapatkan ini, sama dengan area yang besar. Okay, yang besar ni PSR tolak dengan area PTQ. Okay. Area PSR yang besar tolak dengan area PTQ. Area PSR yang besar yang ini. Macam mana nak cari? Kita tak boleh cari sebab tak ada angle lagi. So kita cari angle sini. Supaya kita boleh guna rumus 1/2 times PS times PR times sin angle P. Dapat area yang besar. Okay, so nak cari angle TPQ. TPQ. Saya guna opposite over adjacent. Awak nak guna sin dengan cos pun boleh. Sebab dia 3 sisi ada. So tak ada masalah. Saya guna tangent angle TPQ. So opposite over adjacent. 3/4. So angle TPQ sama dengan shift tangent 3/4 sama dengan shift tangent 3/4.
So dapat jawapan 36.87 darjah. So ini adalah angle TPQ. Jadi saya masukkan dalam rumus ini, to get area RQTS equal to area PSR, PSR yang besar. So saya guna 1/2 times, okey ini 14, darab 14 darab dengan 11 darab dengan sin 36.87 darjah. Okey, itu yang besar. Tolak dengan segitiga yang kecil. Yang ini boleh guna 1/2 darab tapak darab tinggi. Sebab dia adalah right angle triangle. So 1/2 times 4 times 3. So ini 7. So 7 darab 11, 77 darab dengan sin 36.87. Ini dapat 46.2001 tolak. Okay, ini 6. Saya dapat 40.2001 sentimeter kuasa 2. So itu adalah area untuk RQTS. Okey. Sekarang ini soalan A soalan A. Nak cari soalan B. Dia kata point U lies on PR. Okey. Dia U ada pada PR. Such that SU ni sama dengan SR. Maknanya akan ada lagi satu segitiga begini. Salah warna. Ini. Ini tegak dia. Ini tegak dia. Kan saya kata kalau nak bina lagi satu segitiga. Satu titik di kanan. So lagi satu titik mesti di kiri. So ini sama. Okay, calculate. Katakan ini U U. Dia nak SUP. Dia nak ini. Angle sini. Okay, tugas kita sekarang. Kita nak cari SR. Supaya dapat SU. So macam mana nak cari SR? Kita ada nilai di sini adalah 36.87. So kita boleh guna cos rule. Nampak tak cakap, bagi tahulah tak nampak. Kalau awak tulis kadang-kadang saya tak perasan. Okey. Sekarang nak cari sini, kita boleh guna cosine rule. Sebab kita ada ini dengan sini dengan yang diapit. Sin rule tak boleh sebab tak lengkap. Dia tak lengkap. So nak cari SR kuasa 2 untuk B. SR kuasa 2 sama dengan, ini 11 kuasa 2 tambah dengan, ini 14 kuasa 2 tolak 2 darab 11 darab dengan 14 darab dengan cos salah. Cos 36.87 darjah. SR kuasa 2, ini 121 tambah, saya buat satu-satu sebab saya takut salah tekan. Jadi kena buat satu-satu. Okey, yang ni pula 2 darab 11, 22 darab 14, kemudian darab dengan cos 36.87. So ini 246.397. So SR sama dengan, saya tambah sini 121 tambah 196 tolak dengan 246.3997. Okey. Dan square root terus. Sebab kita kuasa 2 kan. So saya nak SR sahaja, so square root. Saya dapat 8.4024 cm. So SR saya 8.4024. Ini pun 8.4024. Nampak? Saya guna segitiga nak cari angle ni kan. Saya boleh guna sin rule. Sebab apa? Saya lukiskan semula.
Okay, PUS PUS. PUS. Ini tadi 36.87. Yang ini 8.4024. Yang ini 11. Saya nak angle sini. So, kita boleh buat sin rule sebab ini ada couple dia. Ini ada pasangan dia. Ini dua, ini dua. Okay. So, sin angle SUP per 11 sama dengan sin 36.87 per 8.4024. So, sin angle SUP sama dengan, okay, saya tekan ini dulu. Sin 36.87 bahagi dengan 8.4024. So, saya dapat 0.0714. Okay, for significant figures. So, saya bundarkan kosong ni menjadi 1. Okay, darab dengan 11. So, darab 11. Saya dapat angle SUP shift sin 0.7855 sampai 0.7141 darab 11. 7551. So shift sin answer sama dengan, okay, angle SUP sama dengan 51.77 darjah. Okey, tetapi tengok sini 51.77 darjah. Tetapi awak lihat sini 51.77 51.77 bukan sudut cakah, obtuse. Ni obtuse. Okay, ini obtuse. Bermakna 51.77 tu sebenarnya untuk nilai di sini. 51.77 dan di sini. Sebab dia kan sama. Dia kan sama kaki. Okay, 51.77 untuk cakah. Untuk acute, tirus. Okay, for acute angle. Jadi for obtuse angle, kita kena buat apa? Angle SUP sama dengan 180 minus 51.77 degrees. 180 minus 51.77. Saya dapat 128.23 darjah. Jawapan di textbook 125.63 darjah. Okay, nanti cuba cek balik nanti. Saya pun semak semula nanti di mana kesalahan saya. Kalau ada yang perasan boleh beritahu. Okay. Nanti saya double check balik. Tapi setakat ini 128.23 darjah. Guna cara yang sama. Okay. Ini SR kuasa 2. Double check balik SR kuasa 2 sama dengan 11 kuasa 2 tambah 14 kuasa 2. Tolak 2 darab 11. 2 darab 11 darab 14. Ni cos, cosine rule. Cos 36.87. Okay, 36.87. Okay, betul tak ni? 36.87. Double check balik. Opposite over adjacent. Shift tangent 3/4. Shift tangent 3/4. Sekejap saya double check balik 36.87 darjah. Okay, mas answer. Darab dengan 22. Darab dengan 4. Okay. Tambah. Okay, ini dah betul. Ini 11. Ni angle kita nak cari SUP. Yang ini bertentangan dengan sini. Sebab kita ambil segitiga PUS. Okay, sin
6.87, 8.4. Dia mesti dapat yang sama. Okay, 128.23. Boleh tak? Ada soalan tak nak tanya? So, kalau ada kawan-kawan yang murid-murid lain yang perasan di mana kesilapan cara kerja saya, boleh je maklumkan saja, tak ada masalah. Saya pun manusia melakukan kesalahan. Tapi kalau ikut cara dia macam ni lah. Okay, takut ada nombor-nombor saya tersilap tulis ke. Okay, boleh faham setakat ni? Boleh Oh. Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Okey, tak ada. Lighting dapat tak? Soalan nombor 3 ni lighting sebenarnya dapat ke tak? Dapat, cikgu. Dapat berapa jawapan?